Ambulans kat Malaysia ni pelik betul. Ayat ni bukan datang dari pelancong biasa tau, tapi dari Madeline Thompson, seorang jururawat yang dah berpengalaman dari Amerika. Hah? Seorang pakar perubatan sendiri takut dengan ambulans? Dengar macam tak masuk akal kan? Tapi kisah di sebalik kata-kata dia ni mungkin akan ubah cara kita semua pandang perkhidmatan kecemasan. Cuba bayangkan ayah awak tiba-tiba rebah sebab sakit dada dekat negara orang pula tu. Orang sekeliling dah panik nak cepat-cepat panggil bantuan, tapi awak yang sepatutnya tahu apa nak buat malah menjerit, "Tunggu!" untuk hentikan semua orang. Kenapa? Apa yang ditakutkan sangat? Jawapannya ada pada satu sistem yang dah ajar dia untuk takut, bukan untuk berharap. Okey, jom kita faham dulu macam mana kehidupan Madeline Thompson ni. Dia ni jururawat umur 30 tahun, kerja dekat Los Angeles. Dan hari-hari dekat unit kecemasan, dia hadap benda yang sama. Soalan pertama yang dia terpaksa tanya pada pesakit yang tengah menahan sakit, bukan apa simptom awak, tapi awak pakai insurans apa ya? Nampak tak bezanya? Sepatutnya tugas utama dia adalah untuk selamatkan nyawa. Tapi realitinya, sistem dekat sana paksa dia untuk jadi orang yang kena bincang pasal duit dulu. Sebab apa? Sebab dekat Amerika, satu panggilan kecemasan tu boleh jadi permulaan kepada satu mimpi ngeri kewangan. Dan ini bukan cakap-cakap kosong, ini benda yang dia nampak hari-hari. Ketakutan Madeline ni memang berasas. Tengok je lah bil ni. Kawan sekerja dia, Jennifer, pernah dapat bil sampai $3,500 asas. Itu dah lebih RM15,000 tau. Hanya sebab anak dia naik ambulans ke hospital lepas kepala terhantuk sikit dekat sekolah. Insurans langsung tak boleh tuntut. Ada pula kawan lain sampai kena isytihar muflis lepas bil ambulans dengan rawatan sakit jantung suami dia cecah $150,000. Inilah dunia yang Madeline kenal. Dunia di mana nyawa tu ada tanda harganya. Tapi kan, Madeline sanggup tolak tepi semua kerisauan ni semata-mata nak tunaikan impian ayah dia. Ayah dia, Robert Thompson ni, seorang jurutera kereta api selama 40 tahun. Impian dia satu je, nak sangat tengok sistem kereta api elektrik atau ETS kat Malaysia, yang orang selalu cakap hebat tu. Jadi, Madeline guna duit simpanan 8 tahun dia, bawa ayah dia yang umur 65 tahun untuk satu perjalanan impian. Bila sampai je Malaysia, Madeline rasa lega sikit. Dari KLIA yang bersih berkilat sampailah ke staf MRT yang peramah, semua tu buat dia rasa risau daripada ayah dia tu macam tak berasas. Dekat depo Batu Gajah, Perak, dia tengok ayah dia gembira macam budak kecil, teliti setiap inci kereta api lama. Masa tu dia rasa inilah keputusan terbaik pernah dia buat. Tapi tengah-tengah seronok tu muncul tanda amanan pertama. Ayah dia tiba-tiba terhuyung hayang dan berpeluh. Hati Madeline terus jadi tak sedap. Esoknya, diorang sampai Melaka. Walaupun ayah dia nampak penat, semangat dia nak teroka bandar bersejarah tu memang tak boleh dihalang. Tapi panas lembap Malaysia ni lain macam. Suhu masa tu 33 darjah, kelembapan pula lebih 70%. Madeline dan nasihat suruh rehat, tapi ayah dia tetap berkeras nak daki Bukit St. Paul. Dan dekat puncak bukit itulah, mimpi ngeri Madeline jadi kenyataan. Ayah dia tiba-tiba pegang dada, cakap sakit sangat. Sesaat lepas tu lutut dia longgar, terus dia rebah. Orang ramai sekeliling apalagi terus bertindak. Ada yang dah keluarkan telefon nak call ambulans. Tapi waktu genting itulah Madeline menjerit, "Tunggu!" Sebab ketakutan pada bil perubatan yang boleh hancurkan hidup dia tu mengatasi segalanya. Dalam keadaan kelam kabut dan panik tu, tiba-tiba seorang pakcik datang ke depan. Dengan tenang, didekati Madeline yang tengah menangis. Dan waktu itulah semua benda yang Madeline percaya pasal perubatan kecemasan mula runtuh dan digantikan dengan sesuatu yang dia tak pernah bayangkan. Menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat. Ayat ni yang disebut oleh bekas paramedik tu terus menusuk ke hati Madeline. Pakcik tu jelaskan sesuatu yang sangat gila bagi Madeline. Dekat Malaysia, sesiapa je yang perlukan ambulans untuk kes kecemasan, dia akan dapat. Percuma. Tak kira korang asing ke, orang tempatan ke, kaya ke, miskin ke, semua tu tak penting langsung. Dan prinsip inilah yang membezakan semuanya. Di Malaysia, sistem ni berjalan atas satu kepercayaan. Nyawa manusia tu lebih berharga dari segala-galanya. Selamatkan nyawa tu satu hak, bukan satu servis yang kena bayar. Konsep ni sangatlah asing bagi Madeline, sampaikan dia macam, betul ke ni? Lepas je Madeline teragak-agak bagi kebenaran, keajaiban sistem ni terus terbukti. Ada seorang akak ni terus call 999. Ambulans dijangka sampai dalam 5 minit. Kalau dekat Amerika, nak tunggu ambulans boleh jadi 20 minit atau lebih. Tapi kat Melaka, tak sampai 4 minit, bunyi siren dah dengar. Laju gila, memang di luar jangkaan.
Tapi yang buat Madeline lagi kagum bukan setakat sistem rasmi je, tapi sistem kemanusiaan orang sekeliling. Tanpa disuruh, ada abang ni buka jaket dia buat bantal. Ada kakak bagi botol air sejuk. Yang lain tolong kipaskan ayah dia. Semua ni orang yang tak dikenali, tapi bekerjasama macam satu pasukan untuk selamatkan seorang warga asing. Perjalanan ke hospital pula ada lagi satu benda yang buat Madeline sampai menangis. Waktu ambulans bergerak, semua kenderaan kat depan, teksi, lori, bas, semua ke tepi, bagi laluan. Dekat simpang lampu isyarat pun, kereta dari arah lain yang dah lampu hijau pun berhenti. Macam satu bandar bersatu hati nak pastikan satu nyawa ni selamat sampai secepat mungkin. Dekat hospital, ayah dia terus dapat rawatan dan keadaan pun stabil. Dia kena tahan wet 1 malam untuk pemantauan. Esok paginya, lepas dah boleh keluar, tibalah masanya. Saat yang paling Madeline takutkan, kaunter bayaran. Dia tarik nafas dalam-dalam, bersedia nak dengar berita buruk yang mungkin akan menghantui hidup dia. Dan inilah dia, kemuncak cerita yang paling mengejutkan. Dekat Amerika, pengalaman macam ni, ambulans, rawatan kecemasan, masuk wad 1 malam, senang-senang boleh lebih $15,000 US. Tapi di Malaysia, lepas insurans perjalanan dia dah proses semua, jumlah yang Madeline kena bayar hanyalah RM150. Ya, RM150 dalam $35 US je. Beza dia sangat-sangat jauh sampai dia menangis dekat kaunter tu. Menangis sebab terlalu bersyukur dan lega. Ayah dia, Robert, simpulkan semuanya dengan cukup sempurna. Dia datang Malaysia sebab kagum dengan teknologi kereta api. Tapi apa yang dia jumpa? Jauh lebih hebat. Bukan teknologi, tapi hati rakyatnya dan sistem yang dibina atas dasar kemanusiaan. Itulah kehebatan sebenar Malaysia. Bila dah balik Los Angeles, Madeline pun kongsi cerita dia kat media sosial. Kisah ni jadi tular dan ramai orang mula bercakap pasal sistem kesihatan. Tapi ada satu komen dari seorang rakyat Malaysia yang bagi dia satu lagi perspektif yang sangat-sangat penting. Cerita Madeline ni ingatkan dunia yang sistem utamakan nyawa ni patut jadi hak semua, bukan satu kemewahan. Tapi komen dari rakyat Malaysia tu tambah satu lagi lapisan. Dia cakap sistem yang hebat ni kadang-kadang ada orang salah guna. Ada yang bagi ambulans untuk benda remeh macam teksi percuma. Akibatnya bantuan jadi lambat untuk kes yang betul-betul kritikal. So kesimpulannya, sistem yang baik ni perlukan tanggungjawab dari kita semua untuk melindunginya. Pengalaman ni ubah Madeline terus sebagai seorang manusia dan sebagai seorang jururawat. Dia mungkin tak boleh ubah satu sistem kesihatan dekat Amerika, tapi dia boleh ubah diri dia sendiri. Dia berjanji mulai hari tu dia akan sentiasa utamakan keadaan pesakit dulu sebelum sibuk tanya pasal insurans. Sebab perubahan besar selalunya bermula dengan langkah kecil dari seorang individu. Kisah Madeline ni bukan setakat pasal beza sistem, tapi ia tentang nilai kemanusiaan, tanggungjawab kita sebagai satu komuniti dan kebaikan hati. Ia tinggalkan kita dengan satu soalan penting. Kalau kita ni cukup bernasib baik ada sistem yang utamakan nyawa, apa peranan kita untuk hargai, jaga dan pastikan ia tak disalahguna supaya ia akan sentiasa ada untuk generasi akan datang. Fikir-fikirkanlah. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!